Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78 yang bermaksud, walau di mana sahaja kamu berada, kematian itu pasti akan mendapatkanmu, walaupun berada di dalam kubur yang kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Mustaqim Zulkifli, nombor metrik E168580. Hari ini saya akan menghuraikan berkenaan dengan pengurusan jenazah daripada di saat pesakit berada di dalam sakaratul maut, dan seterusnya proses mengkafankan, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah dan mensolatkan jenazah. Okey, yang pertama ialah di saat pesakit berada di dalam sakaratul maut. Sewaktu berada dalam sakaratul maut, kita mestilah membersihkan badan ataupun anggota pesakit, seperti menanggalkan jam, menanggalkan cincin, subang, gigi palsu dan lain-lain lagi. Seterusnya, kita perlulah mentalqinkan pesakit bikalimah la ilaha illallah, dan kita pastikan pesakit tersebut mengikuti apa yang telah kita nyatakan. Dan seterusnya, kita hadapkan pesakit ke arah kiblat. Andaikan kiblat ke arah hadapan, dan kita pastikan kepala pesakit ditinggikan sedikit dengan dilapikkan bantal di bawahnya. Ataupun cara kedua, pastikan pesakit dibaringkan ke kanan, kepalanya menghadap ke arah kiblat. Cara ketiga, pastikan pesakit menghadap ke kiri dan kepalanya menghadap kiblat. Seterusnya, ahli keluarga juga memainkan peranan yang penting. Misalnya seperti membaca Al-Quran. Misalnya pada hari ini di Malaysia, masyarakat urufnya lebih suka membaca surah Yasin, dan kita juga boleh membaca surah Ar-Ra'd. Okey, seterusnya, setelah pesakit telah disahkan meninggal dunia dan ia menjadi jenazah, dan kita perlu mengucapkan kalimah innalillahi wa inna lillahi raji'un. Dan seterusnya, kita ratakan ataupun kita tutup mata jenazah, dan seterusnya kita perlu ikat kepala dan dagu jenazah. Seperti ikat, tujuannya adalah untuk tidak membolehkan mulut jenazah terbuka. Maksudnya kita ikat, dan seterusnya kita ikat kedua belah kaki, dan seterusnya tangan kanan letakkan di atas tangan kiri, seakan-akan seperti sedang solat. Dan di perut jenazah kita letakkan satu yang berat ataupun bengkung, supaya perut jenazah tidak kembung. Dan seterusnya, kita perlu senam atau lembutkan anggota jenazah seperti urut jari jemari kaki, jari jemari tangan dan bahagian lain-lain. Sepatutnya kita perlu lakukan ini dalam 3 keadaan. Keadaan pertama ialah setelah mayat jenazah disahkan meninggal dunia. Yang kedua ialah sebelum dimandikan, dan yang ketiga ialah sebelum dikafankan. Okey, seterusnya kita tanggalkan pakaian dan bersihkan segala kotoran yang ada pada jenazah. Dan seterusnya, kita tukarkan dengan kain yang bersih, kain yang baik. Okey, berikutnya, sebelum kita memulakan proses memandikan jenazah, kita perlukan menyediakan 2 set. Yang pertama, set mandian, dan yang kedua, set mengkafankan. Okey, kita akan sediakan set mandian. Untuk set mandian, kita perlu sediakan cebok ataupun dan baldi, sabun, daun sintuk, akar sintuk, daun bidara, serbuk cendana, air mawar, sabun. Kalau boleh dia guna sabun buku, kita guna sabun ni, agak mudah digunakan. Putih kapas,
Okay, putih kapas akan digunakan sebagai penyugi untuk bersihkan mulut, gigi jenazah dan kapas dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya bagi proses penyediaan mengkafankan jenazah. Okey, kita boleh lihat untuk jenazah lelaki perlu 3 lapisan kain, dan untuk jenazah perempuan kita perlukan 5 lapisan kain. Untuk perempuan 2 lapisan kain diletakkan di bawah jenazah, selapis kain lagi diletakkan, dibuat sebagai telekung, dan selapis lagi digunakan ataupun dibuat untuk baju jenazah, dan satu lagi kain digunakan untuk meletakkan di atas pusat hingga ke lutut. Bagi lelaki 2 buah kain, okey, 2 kain akan letakkan di bawah jenazah, dan satu lagi kain iaitu lapisan yang ketiga digunakan untuk membuat baju, sampit atau cawat dan serban. Okey, untuk proses ini kita perlu menyediakan, tidak kira sama ada jenazah lelaki atau jenazah perempuan, kita perlu sediakan 5 utas tali yang perlu letakkan di bahagian macam ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kenapa perlu 5? Sebab yang pertama, okey, ni bahagian kepala, ini hujung kaki, bahagian hujung kaki, bahagian bahagian lutut, bahagian pinggang, bahagian dada, dan akhir sekali, hujung sekali, bahagian hujung kepala. Okey, kita anggap ni ada 3 lapisan kain. Okey, seterusnya ialah proses memandikan jenazah. Okey, kita boleh memandikan jenazah di rumah jenazah ataupun rumah si mati. Contohnya misalnya seperti di dalam bilik air. Okey, dan kita kena memastikan kawasan yang hendak dimandikan jenazah ini adalah tertutup agar tidak dilihat oleh orang lain, supaya, dan tujuannya adalah untuk memastikan aib jenazah tidak disebarkan. Okey, sebaik-baiknya keluarga jenazah yang uruskan si mati. Tetapi andaikan kalau tiada waris yang terdekat yang mampu untuk menguruskan, kita boleh juga panggil orang masjid dan khairah yang telah diamanahkan. Okey, seterusnya kita akan mengangkat mayat ke kawasan memandikan jenazah. Okey, first kita akan mengambil air mutlak dan kita juruskan, dimulakan di atas kepala dan belah kanan jenazah, dan gosok sedikit. Seterusnya belah kiri. Okey, kita baringkan belah kanan, dan seterusnya belah kiri. Okey, seterusnya ialah proses untuk membuang najis di kawasan anggota jenazah. Okey, seorang akan mengangkat kepala sekurang-kurangnya 30 darjah, dan seorang lagi akan tekan perut jenazah dengan tangan kiri, dan tangan kanan ini pakai sarung tangan kain akan bersihkan di kawasan kemaluan jenazah. Okey, selepas kita bersihkan kemaluan dan kita contoh pegang di kain putih ni, sarung tangan kain, terdapat kotoran macam najis warna kuning misalnya, cecair, dan kita perlu bersihkan terlebih dahulu sebelum kita nak bersihkan lagi agar kotoran tidak bertambah. Okey, selepas kita bersihkan di samping dengan menggunakan air, dan kita perlu cek semula adakah cecair tersebut ada atau tidak. Kalau ada, kita kena bersih lagi, korek sedikit agar tiada sisa-sisa, dan jikalau tiada,
kita boleh teruskan kepada proses seterusnya. Okey. Proses seterusnya, kita sabunkan ataupun bersihkan anggota jenazah dengan menggunakan sabun. Yang paling mudah, kita menggunakan sabun yang tekan. Sebab kita perlu menggunakan sabun tekan. Jika kita menggunakan sabun buku, misalnya untuk sebenarnya sabun buku digunakan hanya untuk satu jenazah dan tidak boleh digunakan untuk jenazah yang lain. Tetapi andaikan kalau kita guna sabun buku dan kita gunakan jenazah ini, dan seterusnya kemungkinan kita akan menggunakan sabun tersebut untuk jenazah yang lain juga. Sebabnya kita elakkan untuk menggunakan sabun buku. Okey. Bila kita sabun, tekan sabun yang kita bersihkan. Mula dari tengkuk. Okey, untuk tengkuk, kalau orang yang gempal, tengkuknya akan macam berlipat. Okey, so kita akan pastikan sabun mengenai setiap tengkuk, setiap anggota badan. Dan kita pergi ke tangan, gosok jari jemarinya dengan perlahan-lahan. Okay. Untuk kaki, dan sering belah kanan, belah kiri, sama juga seperti tadi, jari jemari untuk bahagian kemaluan. Okey, sebelum itu, sebelum terlupa, sebelum kita proses memandikan, kita perlu menutup anggota jenazah agar auratnya tidak terlihat. Okay. Untuk proses sabun, kita sabun dan kita angkat sikit. Kita angkat sikit kain, tetapi janganlah sampai terlihat aurat si jenazah. Kita juga perlu menjaga aib si mati. Dan kita gosok. Okey. Selepas kita bersihkan jenazah dengan sabun, kita perlu jeruskan dengan air. Gunakan air mutlak yang kita juruskan belah kanan dari kepala, belah kanan, dan sambil jurus sambil gosok sedikit. Seterusnya belah kiri, belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali, dan kita baringkan sedikit. Untuk ni kita boleh silakan kaki sikit supaya tidak memudaratkan jenazah. Dan kita tuangkan air agar okey, belakang ni aurat mesti jaga. Maksudnya aurat tu tidak terdedah. Itulah tujuan kita menggunakan kain untuk menutup jenazah. Tetapi kita pastikan air sekata di seluruh badan. Dan seterusnya belah kiri 3 kali. Pastikan air mengalir dengan sekata. Okey, seterusnya kita boleh menggunakan puting kapas ataupun kebanyakan orang hari ini dia menggunakan yang korek telinga tu, yang korek telinga kapas, ataupun kain kapas yang dibuat 3 segi untuk membersihkan gigi ataupun mulut, kawasan kuku. Andaikan kuku ada kotoran, okey, kita boleh gunakan perkara yang saya nyatakan tersebut yang tadi untuk bersihkan kuku ataupun gigi. Okey, sebelum saya lupa untuk bersihkan mulut. Kita tidak perlu tuangkan terus air ke mulut, tapi just kita ambil bersihkan, ambil air di tangan dan kita bersihkan di kawasan mulut. Tak perlulah buka paip terus sumbat di mulut. Okey, setelah selesai, kita perlu hudukkan si jenazah. Okey, kita buka paip menggunakan air mutlak yang kita letak di tangan. Okey, orang pada hari ini dia letak di tangan, tapi dia tak niatkan huduk tersebut atas nama jenazah. Maksudnya dia
just ambil huduk, dia tak niatkan ke atas jenazah. Sebetulnya kita perlu untuk mengambil huduk dengan niat untuk si jenazah. Okey, niat huduknya adalah seperti biasa. Kita buat benda yang wajib, iaitu muka. Okey, ambil air, sapu muka hingga ke bawah sikit tengkuk. Maksudnya ambil air dari atas. Dari atas. Waktu ambil huduk, tangan jangan lepas langsung. Maksudnya jangan lepas. Kita just terus. Seterusnya tangan siap 3 kali. Kanan dan kiri. Dan proses seterusnya. Kepala. Okay, pastikan air sekata. Maksudnya setiap jari jemari itu pastikan dikenakan air. Okay. Setelah selesai proses berwuduk, seterusnya kita akan proses seterusnya, iaitu memandikan jenazah dengan mencampurkan air mutlak dengan daun bidara ataupun serbuk cendana. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali, dan kali yang terakhir iaitu kali yang ketiga, kita perlu campurkan air mutlak dengan air kapur barus. Okey, proses pertama dan kedua seperti tadi juga, di kepala, dan mulakan di belah kanan sebanyak 3 kali, belah kiri 3 kali. Kepala sekali, belah kanan 2 kali, 2 kali, baringkan. Okey, ini dilakukan sebanyak 2 kali, bukan 3 kali. Okey, seterusnya proses yang ketiga, iaitu kita campurkan air mutlak dengan air kapur barus. Sama juga belah kanan, kiri. Pastikan air kata melalui setiap seluruh anggota badan. Okay, setelah selesai, kita tukarkan dengan kain yang baharu. Sebab ini kain basahan. Dan kita lapkan badan jenazah dengan kain tola. Okey, untuk kita lapkan, kita just tekap. Jangan gosok. Andai kalau kita gosok, maka kulit jenazah akan terkupas. Maka ia akan menyakiti si jenazah. Okey, andaikan waktu memandikan jenazah, bulu ari-ari, rambut ataupun leleng tergugur, maka kita perlu ambil rambut tersebut, bulu tersebut, dan seterusnya kita akan letakkan sewaktu dikafankan. Okay, setelah kita melapkan, dan kita perlu meletakkan jenazah ke kawasan mengkafankan. Seterusnya, proses mengkafankan. Okey. Untuk proses mengkafankan, kita perlu meletakkan kapas di kawasan ini, dan seterusnya kita akan taburkan serbuk cendana ataupun bau wangi-wangian. Okay, kita akan taburkan. Selepas kita taburkan, kita boleh letakkan jenazah di atas kain kafan. Okey. Kita akan pakaikan baju jenazah yang lapisan ketiga kain yang telah kita sediakan tadi. Kita pakaikan serban untuk jenazah
samping dan baju. Dan kita tanggalkan kain tadi dan pastikan ia tidak menampakkan aurat. Okey, proses seterusnya ialah kita membaluti balutan yang kedua dan seterusnya balutan yang terakhir, balutan yang last sekali, bawah sekali, dari kiri ke kanan. Maksudnya yang kanan ni akan menutupi ataupun mengatasi yang belah kiri. Dan kita boleh ikat. Yang ni adalah bunga, yang bawah ni adalah bunga. Okey, untuk proses mengikat, kita perlu ikat dan letakkan di belah kiri. Sebab apa diletakkan di belah kiri? Sebab waktu solat, jenazah akan dibaringkan dan menghadap belah kanan. Dibaringkan belah kanan dan menghadap kiblat. Okey, jadi andaikan kalau ada macam masalah ataupun problem apa-apa, kita boleh buka di sebelah kiri. Kita boleh alter sedikit lah. Okey, pastikan setiap kain ni adalah kemas. Setiap yang dibaluti ni ada kemas. Okey, bahagian hujung sudah, bahagian pinggang, bahagian lutut, bahagian dada, dan akhir sekali bahagian hujung kepala. Ini akhir sekali. Di bahagian kepala. Maksudnya jenazah akan nampak dilihat macam ini. Terusnya ialah proses mensolatkan jenazah. Okey. Ini adalah jenazah lelaki. Okey. Saya akan letakkan dan seterusnya untuk imam, jenazah lelaki akan berada di sebelah kiri imam, kepalanya. Dan kedudukan imam berada di tengkuk jenazah. Okey. Maksudnya sebegini. Jikalau untuk perempuan, belah kanan imam kepalanya dan kedudukan imam di pinggang jenazah. Okey, tapi ini jenazah lelaki. Okey, sebelum kita mulakan solat jenazah, saya ingin terangkan antara rukun solat jenazah ialah niat yang pertama. Yang kedua, berdiri bagi yang berkemampuan, dan seterusnya ialah mempunyai 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Seterusnya ialah membaca surah Al-Fatihah selepas mengangkat takbir pertama. Seterusnya selawat ke atas Nabi selepas takbir kedua. Dan yang seterusnya membaca doa khusus ke atas jenazah selepas takbir ketiga. Dan takbir keempat membaca doa dan seterusnya memberi salam. Okey, antara niat untuk jenazah lelaki ialah usalli hadza al-mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, niat makmum. Kalau imam, niat imam. Okey. Kita akan mulakan dengan
solat ke atas jenazah lelaki. Pastikan kepala di belah kiri. Selihal al-mayyiti arba'ah takbiratin fardul kifayati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Okey, setakat ini sahaja huraian atau penerangan berkaitan dengan pengurusan jenazah oleh saya daripada proses sewaktu pesakit berada di dalam sakaratul maut dan seterusnya proses memandikan jenazah, mengkafankan jenazah dan proses dan seterusnya proses mensolatkan jenazah. Sahabat, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, amalan yang memberi manfaat, sedekah jariah dan seterusnya, doa anak-anak yang soleh. Sahabat, apabila jenazah dihantar ke perkuburan, 3 perkara yang akan bersamanya, iaitu hartanya, kaum kerabatnya dan amalannya. 2 akan pergi meninggalkannya, iaitu harta dan kaum kerabat, dan hanya 1 yang tinggal, iaitu amalannya. Renung-renungkanlah.